Muslifu Industri diasaskan oleh Ustaz Jamaluddin Yusof. Beliau adalah bekas guru sains sekolah. Dia mengajar dekat hampir semua daerah dia pernah mengajar. Lepas tu dia bersara awal kerana dia rasa terpanggil untuk mencubakan diri dengan industri makanan mi kuning ni, kerana atas dasar tuntutan fardu kifayah lah, untuk memastikan orang Islam kita yang semakin hari semakin ramai minat makan mi ni, mi yang dimakannya adalah daripada yang disuaikan oleh orang Islam. Jadi dia teruskan, dia mula tahun 85 bersama dengan anak isteri sekeluarga. Lepas tu barulah bekerjanya di kalangan sahabat-sahabatnya, dan beliau telah meninggalkan kami pada tahun 2014 ke 15, 8 tahun yang lalu ditinggal, dan diteruskan oleh anak-anak beliau lah, anak isteri beliau. Tugas sebagai pegawai pemasaran ni adalah yang pertama sekali, ia mesti kaji market. Maksudnya di mana market sedia ada, sejauh mana penerimaan masyarakat, berapa persen kita dapat kuasai di market yang sedia ada. Yang kedua, barulah pergi ke step kedua, iaitu buat kajian di pasaran yang belum kita masuk dan boleh kita masuk. Contoh kalau seluruh Semenanjung kita boleh masuk seluruh Semenanjung, kita akan kaji market yang belum masuk. Kalau dekat Borneo kita tak mungkin boleh masuk sekarang, kita tak kaji dulu. Itu step, kita buat step by step. Sebenarnya dulu. Tapi plan untuk ke Borneo tu ada je plan, tapi kita nak penuhkan Semenanjung dulu. Bagi semua dah dapat, baru dan kita buat step by step. Maksudnya ikut kapasiti pengeluaran dan kapasiti pengedaran. Kalau kita tak cukup mesin, tambah mesin. Tambah mesin pun kalau lori tak boleh tambah, lori dapat tambah, cari pengedar, cari tim delivery. Itulah skop kerja, itu step yang kedua. Yang ketiga, pegawai marketing juga mesti mengkaji masa depan lah. R&D dari sudut akan datang mi ni orang makan lagi ke, ataupun adakah mi teknologi baru ke, ataupun bagaimana trend pasaran itu dari sudut operasinya. Sekarang ni kita masuk sendiri dan kita pakai distributor. Ada dua, yang kita masuk direct pasar raya, satu lagi kita bagi ke distributor yang masukkan. Marketing dekat Muslifu ni juga bertanggungjawab dari sudut penghantaran tu, maksudnya salesman di bawah marketing lah. Jadi Pak Mo pun salesman marketing kan. Jadi di situ salesman, driver lori, kelinden, lori itu sendiri kena pastikan sentiasa bersedia ada, supaya tak terbantu masalah penghantaran tidak bermasalah. InsyaAllah, jadi pegawai pasaran kena make sure beroperasi sale itu, marketing sale itu tanpa bermasalah. Fikir promotion, fikir lagi soal pertandingan, tanding sama-sama salesman, jualan dan sebagainya. Kita juga buat sampling. Baik, dia ada rekod menjayakan satu company lah. Itu saya rasa yang bos tengok. Tapi macam saya dulu, saya sebenarnya sebelum saya masuk jadi pegawai pemasaran kat sini, background saya adalah orang network business. Bila saya pergi ke kursus yang dianjurkan oleh Mara, yang bos ini hantar saya, coach dekat kursus seminar besar dekat Permai, dibuat kat Permai Pak itu, antara soalan yang ditanya kepada audien,
dalam ramai-ramai ni siapa yang ada pengalaman MLM ni? Tetapi coach tu cakap usahawan sekalian yang datang tu semua usahawan, toke-toke. Kalau anda nak produk anda ni ke depan, produk anda ni top, meletup-letup, carilah orang yang berpengalaman dalam MLM jadi pegawai pemasaran anda. Bos saya nampak benda tu. Sebab dia kenal saya ni sebelum ni orang MLM. Mungkin juga sebab bos tu ada tengok situ lah. Jadi kriteria tu tak pernah dicerita kat saya lah untuk jadi pegawai pemasaran tu macam mana. Pada masyarakat kita tentang produk ni, produk halal, berkualiti tinggi. Okey, dari sudut lain, dari sudut dari sudut kita nak bagi sumbangan dan macam tu lah, sumbangan produk tu, kita adakan produk keperluan untuk orang Islam kita di semua tempat seluruh Malaysia. Okay. Lepas tu kalau di situ apa tadi dalam soalan tu masih ada dua benda dalam soalan tu kan, komuniti dan juga industri makanan tu sendiri. Okey. Mi adalah makanan ruji. Makanan mi, kuih tiaw, makanan ruji. Laksa bagi orang Terengganu juga sebahagian daripada produk kami yang kita keluar tu. Laksa adalah makanan yang menjadi kegemaran orang Terengganu, Kelantan. Kalau orang duduk luar, dia balik Terengganu ni, mesti dia cari laksa. Laksa kan, laksa kami tu laksa basah. Laksa beras basah. Jadi, pada industri ni, kita mempeloporkan kepada industri makanan ni mi, kuih tiaw, laksa dalam bentuk packaging yang tahan seminggu ke 2 minggu untuk dipasarkan di semua outlet. Pertama sekali kualiti. Memang kita nak ke depan, memang kita kena jaga kualiti. Termasuklah kebersihan itu. Yang kedua, image. Branding kita tu, packaging kita, servis kita, itu cabaran. Bila kita dah packaging cantik, image kita cantik, packaging cantik, image cantik, servis cantik, kan? Masih lagi ada cemuhan. Saya tak sukalah nak kata cemuhan tu daripada pihak mana-mana. Jadi cemuhan itulah yang kita anggap itu sebagai suatu benda yang nak supaya kita boleh menguatkan lagi kualiti kita, packaging kita, servis kita, untuk kita improve lah. Memang ada je yang tak puas hati atas dasar apa, sebab dia tak dapat pendedahkan tu, kita tak payah bincang, itu hal dia. Tapi kita anggap cabaran itu memang ada, sentiasa ada, banyak. Dan cabaran orang marketing juga adalah production kami sendiri, kami kena juga ambil, kita kena perhati jugalah. Kalau production tak bagus, servis yang bagus, itu jadi cabaran juga bagi kami lah, orang marketing. Jadi dalaman, luaran, kami anggap cabaran itu adalah, itulah tugas kerja kami. Kita guna mesin teknologi tinggi, fully automatic. So finish good, keluar tu cantik lah. Lepas tu kita guna lagi daripada packaging yang dah siap tu, kita guna conveyor pula untuk ke lori. Kita ada pakai bawa tu semua. Jadi ada lagi yang kita kena upgrade daripada seterusnya, iaitu mungkin pakai bakul daripada bundle tu kepada bakul, macam buat 3 linear kan, bakul untuk supaya senang, tak cepat, tak kemik, tak pecah. Dulu pakai ikat dengan getah kan, dulu yang manual tu letak timbang, letak dalam plastik, satu orang. Yang timbang bagi cukup tu satu orang. Yang ikat dengan getah satu orang. Banyak orang kan, dengan dua. Yang ikat dengan getah tu, tangan dia kena balut dengan balut kan. Okey, baik nak ceritanya, itulah banding dengan packaging dulu. Satu ambil masa yang lama, masa lebih sikit,
tenaga yang banyak. Lepas tu hanya bergantung kepada manusia semata-mata. Jadi yang packaging yang baru ni senanglah, letak gandum. Letak gandum tu orang. Itu machine sampai finish good. Orang kat finish good tu just bandel-bandelkan, letak dekat bangku untuk masuk dalam lori. Jadi itulah perbezaannya packaging dulu dan sekarang. Sokong untuk